Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Kita harapkan kamu semua sihat dan sejahtera di samping keluarga kamu. InsyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita di dalam subjek pendidikan Islam hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tema akidah. Tema akidah. Ni ain aqaf yaqidal hadah. Akidah. Tema hari ini adalah tema akidah. Akidah ni adalah keimanan kita sebagai seorang Islam. Kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, insya-Allah kita akan melihat tajuk Allah Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, baik, sebelum itu marilah sama-sama kita membaca doa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum tu Ustaz nak beritahu mungkin kamu tertanya mengapa Ustaz tak mengajak tentang semayang lagi, solat. Kenapa Ustaz tak ajak tentang semayang lagi, tentang wuduk lagi? Sebenarnya tajuk semayang, wuduk itu dia ada syllabus dia. Nanti kamu akan masuk tajuk semayang tu pada minggu-minggu yang akan datang. Sebab apa? Sebab banyak tajuk yang kita akan pelajari. Ustaz mengajak kamu ini mengikut tajuk-tajuk ya. Maksudnya Ustaz mengajak kamu mengikut sukatan mata pelajaran. Macam contohnya minggu yang lalu banyak tajuk ni tajuk bidang Al-Quran saja pun dah banyak tajuk Lepas tu hafazan lagi, lepas ni ada jawi, ada akidah, ada ibadah, ada sirah dan ada adab. Tajuk semayang-semayang ni kan, wuduk, semayang ni masuk dalam ibadah. Kita telah pelajari air dalam kehidupan, jenis-jenis air mutlak, air musyammas, air mutanajis. Itu kita telah pelajari. Selepas kita belajar ayat ni, kita dah belajar juga tentang tajuk kebersihan amalanku. Macam mana kita nak menggunakan air untuk kita nak membersihkan tubuh badan kita, ataupun kita sebut sebagai bagaimana kita nak beristinja. Dah kita guna ayat, kita digunakan untuk berwuduk, untuk beristinja. Lepas kita guna ayat tu, barulah kita masuk guna ayat untuk berwuduk. Tajuk ni insya-Allah pada minggu depan kita akan belajarlah tajuk ni. Minggu ni 23 Ustaz semok dalam sukatan. Tajuknya adalah akidah. Yang ni dulu. Lepas tu baru tajuk ini. Lepas tajuk ni minggu depan pula tu baru kita masuk tajuk semayang, solat tiang agama. Okey. Untuk sementara tu, saya nak maklum kepada kamu kena belajar melalui ibu dan ayah kamu tentang niat semayang dan sebagainya rukun semayang, bacaan dalam semayang, bacaan dalam solat. Yang ni insya-Allah minggu ini minggu 23 tajuknya adalah Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Insya-Allah sebelum habis sekolah ni kita akan habiskan semua syllabus ni. Baiklah murid-murid semua, kita kembali pada tajuk kita pada minggu ini, iaitu Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini kalau kamu melihat gambar di sini, ada gambar pokok, ada gambar orang ni, ayah dengan anak dia, mungkin ataupun dengan pakcik dia sedang menikmati suasana di dalam sebuah kebun ataupun dalam kebun ataupun di hutan ni. Ada matahari, Allah cipta matahari, Allah cipta pokok, Allah cipta tumbuhan yang lain, tumbuhan yang boleh dimakan, tumbuhan yang boleh dimakan oleh haiwan. Ada cacing, Allah cipta cacing. Macam-macam ciptaan Allah ni. Dalam tanah kamu tengok ni ada gambar cacing ni. Ada cacing, ada akar pokok. Dekat atas ni ada manusia. Dekat atas ni, atas yang di udara pula ada apa ni? Rama-rama, ada burung. Atas darat ada gambar katak ni, Allah cipta katak, ada ulat,
Ulat apa ni? Ulat bulu ke ulat beluncas ni? Okey. Kalau dalam ayat dalam tasik pula, Allah cipta apa? Allah cipta ikan. Okey, semua ciptaan Allah ni ada manfaatnya untuk alam kita ni nah. Contohnya ikan ni ada manfaat dia, Allah cipta untuk dijadikan makanan kepada manusia. Nah, tumbuh-tumbuhan ni, sayur-sayuran ni boleh jadi makanan kepada manusia, boleh jadi makanan kepada ulat-ulat nah, dan serangga-serangga yang lain. Tengok ni nah. Betapa kompleks dan kompleksnya ciptaan Allah ni, ada macam-macam. Bila ada tumbuhan ni, ada pula haiwan yang hinggap di tumbuhan ni. Nah, termasuk juga dengan serangga-serangga kecil dan dijadikan makanan kepada katak. Begitulah hebatnya ciptaan Allah ni. Saling perlu memerlukan. Seperti mana kita manusia perlu kepada tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan juga perlu kepada matahari. Tengok ni matahari ni. Kalau tak ada matahari ni, semua kehidupan dalam dunia kita ni tak ada. Semua mati. Sebab apa? Sebab matahari ni fungsi dia untuk memberi cahaya kepada manusia ni. Dan cahaya itu diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk dia nak buat makanan, nak proses makanan. Manusia juga memerlukan cahaya. Cuba kita duduk terperak dalam rumah, minggu tak keluar rumah, tak kena matahari 2-3 minggu, 2-3 bulan, boleh datang penyakit tu. Jadi dalam PKP ni pun, kalau duduk dalam rumah lama-lama tu, keluarlah Sat daripada rumah tu, bagi badan kita kena cahaya matahari. Sebab cahaya matahari ni ada juga vitamin dia untuk kesihatan kulit kita. Sekarang Ustaz nak baca bersama-sama dengan kamu. Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahman Ar-Rahim ni? Tuhanku maksudnya Allah Maha Pemurah. Ar-Rahman maksud Maha Pemurah. Ar-Rahim maksud Maha Penyayang. Allah ni sangat pemurah kepada kita. Tengok tu, Allah bagi buat apa ni? Dia bagi kepada kita buah-buahan, buah mempelam tu banyak. Supaya dijadikan makanan pada manusia. Allah cipta ikan. Tengok gambar sebelah ni ada ikan. Ada haiwan, lembu, kerbau, semua itu dijadikan makanan kepada manusia. Pemurah Allah ni. Dan Ar-Rahim, dan bukan setakat Allah Maha Pemurah, dia juga Maha Penyayang. Dia sayang kepada semua makhluk dia. Semua sayang pada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain pun Allah sayang. Sebab tu makhluk-makhluk yang lain ni dapat hidup dengan dengan sempurna. Kamu tengok, walaupun katak ni dia susah, dia nak cari makan, dia kena gunakan lidah dia, tetapi dia dapat hidup. Cacing duduk dalam tanah, susah ni duduk dalam tanah ni. Kalau kita ada, nak boleh hidup? Tak boleh kan? Tapi Allah cipta cacing ni, dia boleh hidup dalam tanah. Maksudnya Allah sayang kepada semua makhluknya. Okay, baiklah murid-murid, kita nak baca bersama-sama ya. Nombor 1, perhatikan dan fahami. Nombor 1, tanda-tanda Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hari ini Ustaz nak mengajak kamu melihat tanda-tanda Allah ni, dia sangat pemurah lagi Maha Penyayang. Kita baca nombor 1. Allah menciptakan saya untuk memberikan cahaya kepada manusia dan tumbuhan, kata matahari. Matahari kata Allah menciptakan saya ni untuk memberikan cahaya kepada manusia dan tumbuh-tumbuhan. Jadi cahaya ni amat penting lah. Sebagaimana yang Ustaz kata sebelum ni, dia merupakan satu proses untuk tumbuhan-tumbuhan ni nak buat makanan. Kalau tumbuh-tumbuhan ni dia tak boleh buat makanan, proses tu dinamakan sebagai proses fotosintesis. Tak apa, nanti kamu akan belajar nanti pelajaran sains. Jadi cahaya ni diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk buat proses fotosintesis. Kalau tak ada cahaya ni, pokok-pokok semua akan mati. Bila pokok mati, manusia pun mati lah juga, sebab tak ada makanan. Tak ada apa nak boleh makan. Sayur tak boleh makan. Sebab haiwan-haiwan pun makan dengan sayur juga kan. Haiwan-haiwan makan sayur. Lembu makan rumput.
tumbuhan-tumbuhan hijau. Tapi kalau tumbuhan hijau, rumput tak ada, lembu pun mati. Manusia pun akan mati jugalah. Sebab apa? Sebab lembu mati, kita tidak ada makanan yang lain. Begitu juga dengan haiwan, ikan. Manusia makan ikan, ayam, semua memerlukan tumbuh-tumbuhan. Jadi hidup kita ni saling bergantung antara satu sama lain. Jadi kamu tengok pokok ni kata apa pula? Saya menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Pokok ni dia kata saya ni pula boleh menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan juga haiwan. Okey, ada matahari, dia memberi cahaya kepada tumbuh-tumbuhan. Bila cahaya kena pokok ni, tumbuh-tumbuhan pun tumbuh dengan segar dan dapat menghasilkan buah. Dan buah itu boleh dimakan oleh manusia. Cuba kita tengok nombor 3 pula yang murid-murid bawah ni. Tengok cacing dia kata apa pula? Cacing dia kata, saya cacing yang kecil dan lemah. Saya ni cacing kecil dalam tanah. Lemah pula mana ada tangan. Ada tak cacing dalam tangan? Tak ada. Tapi dia boleh korek tanah. Tapi manusia nak korek tanah pun tak boleh. Kena pakai cangkui. Tetapi Allah tetap memberikan rezeki. Walaupun dia dalam tanah, Allah bagi rezeki kepada dia. Itu menunjukkan Allah sayang kepada semua makhluk dia, termasuk cacing. Saya juga membantu menyuburkan tanah. Jadi kalau tak ada cacing, tumbuh-tumbuhan kita ni yang ada akar ni, dia tak dapat tumbuh dengan subur. Kalau cacing ni lah membantu untuk proses penyuburan tanah. Jadi hidup kita ini saling bergantung antara satu sama lain. Pokok memerlukan cacing, dan cacing memerlukan pokok juga. Manusia pun memerlukan pokok untuk mendapatkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Jadi tajuk ini nak bagi tahu kepada kamu, Allah itu sangat pemurah. Allah itu sangat pemurah dan sangat penyayang kepada semua makhluknya. Dan semua yang Allah cipta, semua ciptaan Allah ni ada manfaatnya kepada satu antara satu sama lain. Ada manfaatnya. Kalau kita tengok amar-amar ni kan, kalau amar-amar ni pula diperlukan oleh tumbuh-tumbuhannya. Kalau tumbuh-tumbuhan dia nak hidup dengan baik pun, dia menghasilkan bunga. Bunga itu disedut oleh madu, oleh rama-rama ni. Dan tumbuh-tumbuhan tu, bunga-bunga itu dapat hidup subur dengan baik dengan adanya rama-rama. Rama-rama ni dia membuat proses pendebungaan kepada tumbuh-tumbuhan. Lalu tumbuh-tumbuhan tu dapat hidup dengan membiak dengan banyak, dan tumbuh-tumbuhan tu boleh dimakan oleh manusia, sayur-sayuran tu. Sekarang kita tengok pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, kita baca semua murid. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah antara nama-nama Allah yang maha indah. Al-Asma'ul Husna. Kita nyanyi lagu Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi artinya Ar-Rahman adalah Allah maha pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Itu maksud Ar-Rahman, Allah maha pemurah. Ar-Rahim pula berarti Allah maha pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Jadi Ar-Rahman ni Allah bagikan dia pemurah kepada semua sekalian makhluk dia yang ada di muka bumi ni. Semua orang dapat hidup dengan aman, dapat hidup dengan sempurna, sebab Allah bagi kepada kita makanan, minuman, tempat tinggal dan sebagainya. Sebab tu Allah maha pemurah. Dan Ar-Rahim ni khusus kepada orang-orang hamba-hambanya yang beriman. Allah maha pengasih. Jadi kalau kita nak jadi Allah sayang kepada kita, hendaklah kita beriman kepada Allah dengan melakukan segala
segala suruhannya seperti sembahyang, berpuasa dan sebagainya. Hukum dan dalil naqli, maksudnya hukum kita beriman dengan Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Dan dalil naqli ini dalil yang diambil daripada ayat Al-Quran. Kita wajib beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi maksudnya kita wajib beriman ni maksudnya wajib percaya kepada sifat Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalil naqlinya, dalil yang diambil di dalam ayat Al-Quran adalah senang dia dalil dia. Ni ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalil ini diambil daripada surah Al-Fatihah, surah yang kita baca hari-hari dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekarang kita baca nombor 4. Allah memberikan akal, fikiran, panca indera dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kepada manusia. Jadi Allah SWT ni memberikan kepada manusia ini akal, fikiran dan panca indera, anggota badan, tangan, hidung, mulut, mata dan sebagainya ni. Bukan setakat Allah memberikan panca indera yang sempurna, tetapi Allah menyempurnakan kehidupan kita dengan memberikan pada kita panduan Al-Quran kepada manusia untuk kita ikuti. Jadi spesialnya Allah ni dia bagi kepada kita bukan setakat makanan, minuman dan tempat tinggal dan sebagainya, tetapi Allah beri kepada manusia ini Al-Quran sebagai panduan hidup kepada kita orang Islam. Siapa yang baca Al-Quran, hidup dia akan tenang. Siapa yang baca Al-Quran, hidup dia akan bahagia. Siapa yang baca Al-Quran, hidup dia akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Sekarang murid-murid buka muka surat 86. Perhatikan dan fahami tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa tindakan kita? Menjaga hubungan baik sesama manusia. Jadi untuk kita beriman dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ini, hendaklah kita sayang menyayangi antara manusia. Hendaklah kita menjauhi pergaduhan. Jadi kita mesti tiru sifat sayang Allah ni kepada makhluk dia. Sayang Allah pada makhluknya, Allah menyempurnakan kehidupan kita ni, memberi segala macam-macam nikmat kepada manusia. Jadi kita pun macam tu juga. Kita dilatih supaya untuk menyayangi manusia, menyayangi sahabat kita, menyayangi saudara kita yang lain dan menjauhkan pergaduhan. Nombor 2, mempunyai sifat belas kasihan. Allah pun dia ada sifat belas kasihan kepada makhluk dia. Begitu juga pada manusia. Allah suruh kita berlatih untuk membantu sesama kita. Yang kedua, murah hati, tolong menolong kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang memerlukan bantuan. Jadi apa tindakan kita yang membuktikan keimanan kita lagi yang lain? Kita mestilah rasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Jadi Allah kurniakan kepada kita nikmat kehidupan ni, hendaklah kita nombor 1 menjaga kesihatan. Kita kena bersyukurlah, jaga kesihatan kita baik-baik. Sebab apa? Kesihatan kita penting. Bila kita sihat, kita pun dapat beribadat kepada Allah dengan senang, dengan mudah. Okey. Nombor 2, memelihara alam sekitar. Kita hendaklah rasa bersyukur pada Allah dengan kita memelihara alam sekitar yang Allah berikan kepada makhluknya. Allah beri kepada kita pokok tumbuh-tumbuhan, hendaklah kita jaga pokok tumbuh-tumbuhan. Kalau di rumah tu rumput panjang, kita kena
kita kena trim rumput tu bagi potong rumput jadi nipis. Kalau rumah kita tu kata apa, tengok ni apa, longkang kita kotor, di rumah kotor, taklah kita cuci. Kamu tengok ni, tengok ahli kumpulan pengakap ni pergi ke rumah pakcik ni, dia tanya adakah apa keperluan untuk kami tolong, kami bantu. Tengok ni adalah sikap yang baik. Yang abang ni pula bagi makan kucing. Dia bersyukur pada Allah kerana Allah bagi pada kita rezeki yang melimpah ruah. Abang ni pun dia pun nak bersyukur. Tanda dia bersyukur, dia bagi makanan kepada hewan-hewan seperti kucing dan sebagainya. Rumusannya, kita wajib beriman kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan bersyukur atas nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Hendaklah kita wajib beriman dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okay, baik murid-murid, sekarang kita teruskan dengan membuat latihan di muka surat 97. Murid-murid boleh buka muka surat 97. Muka surat 97. Okey, baik. Arahannya, tajuknya Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita dah belajar dah tadi. Tuhanku yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sebut pemurah, pemurah, pemurah. Ar-Rahman, pemurah, pemurah, pemurah. Ar-Rahim, penyayang, penyayang, penyayang. Okay, Tuhanku pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, nombor 1 murid-murid. Arahannya berbunyi begini. Potong dan tampal. Potong dan tampal. Nak potong apa ni? Okey. Kita tengok arahannya. Tanda-tanda Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maksudnya tanda-tanda Allah. Maksudnya tanda-tanda Ar-Rahman Ar-Rahim. Minta kamu cari dalam apa ni? Dalam surat khabar. Ni tengok ni. Tengok kawan-kawan kamu ni dalam gambar ni, dia potong tanda-tanda yang membuktikan Allah itu bersifat pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya kamu carilah dalam surat khabar ataupun mana-mana majalah lah, buku-buku yang lama-lama tu yang tak guna. Cari, minta tolong mak ayah kamu cari sama-sama. Takut juga ni bila nak cari, nak potong, tak boleh guna pisau. Jangan guna pisau, bahaya. Pastikan kamu menggunakan gunting. Gunakan gunting, potong, cari gambar yang ada gambar tumbuh-tumbuhan, haiwan. Contohnya tumbuh-tumbuhan, ada gambar pokok, pokok durian, buah durian ke. Lepas tu carilah gambar-gambar ciptaan Allah yang lain, laut, matahari dan sebagainya lah, macam-macam yang Allah cipta. Kamu tempel, kamu tampalkan, buhgam, tampalkan di dalam ruangan ni. 1, 2, 3, 4. Bebas cari apa-apa saja ciptaan Allah yang Allah cipta kepada kita. Contohnya gambar awan. Apa awan tu Allah cipta dia untuk tujuan apa? Untuk memberikan kepada alam kita ni, manusia ni, hujan, dan air tu boleh digunakan untuk kita mandi, minum dan sebagainya. Lepas tu apa lagi? Bukit. Allah cipta bukit. Sebab apa Allah cipta bukit? Ambil gambar bukit tu, kamu gunting, lekat di sini. Sebab apa? Sebab di bukit tu ada tumbuh-tumbuhan. Ada tempat tadahan air. Bukit tu tempat manusia. Ada tempat manusia untuk mengambil air yang bersih di bukit, air mineral. Contoh dia air mineral diambil di kawasan yang berbukit. Contoh gambar yang lain, bolehlah gambar lembu ataupun kerbau ataupun kambing ke. Tujuannya Allah cipta untuk dijadikan makanan kepada manusia. Itu menunjukkan Allah Maha pengasih dan penyayang. Lagi apa lagi? Macam-macam lah. Kalau kamu tak tahu, tanyalah ibu dan ayah kamu, abang ataupun kakak kamu. Dan yang penting, nak cari gambar tu, nak potong, mesti guna gunting. Gunting pun hati-hati sebab gunting tu tajam. Hati-hati guna gunting.
Dan jangan sekali-kali guna pisau. Nah, ni ustaz nak bagi amaran ni. Nah, nak bagi peringatan kepada kamu, jangan guna pisau, bahaya. Okey, baik murid-murid. Lepas tu, kita buat muka surat ni pula. Nombor 2, nomborkan kad dan tulis semula. Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba makhluknya. Arti Ar-Rahman. Okey, baik. Sekarang kita akan isi tempat kosong ni arti Ar-Rahman. Yang mana arti Ar-Rahman? Arti Ar-Rahman ini adalah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian makhluk hambanya. Okay, jadi kamu ambil ini arti Ar-Rahman. Maksudnya Allah Maha Pemurah. Tulis balik. Allah. Ambil atas ni. Atas. Kamu tulis balik. Alif, lam, lam, ha. Allah. Lepas tu Maha. Mim, Maha. Alif, ha, Maha. Pemurah. Pa, pe, mim, wa, mu. Rah, pemurah. Allah Maha Pemurah. Lepas tu terhadap. Tara, ha, alif, ha, dal, pada, terhadap. Okey, ni yang ni. Lepas tu sekalian. Ambil yang ni sekalian ni, tulis bawah ni. Sin, se, kaf, alif, ka, lam, ya, nun, lian, sekalian. Kemudian hamba. Ha, mim, ham, balik, ba, hamba. Kemudian dan. Dal, alif, nun, dan makhluknya. Mim, kha, makh, lam, waw, qaf, lu, nya, makhluknya. Okay, jadi dah siap. Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Kemudian pula arti Ar-Rahim. Arti Ar-Rahim ini jawapannya Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hambanya yang beriman. Ambil perkataan ni, kamu tulis balik. Alif, lam, lam, ha. Allah Maha Pengasih dan penyayang. Yang ni penyayang terhadap hambanya. Okay, ni yang beriman, yang beriman. Yang beriman. Habis. Yang beriman. Okey, kemudian hukum beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah wajib. Wajib. Wa alif wa jim wajib. Wajib. Okey, dah siap. Kita buat muka surat sebelah pula. Yang ni yang terakhir. Mudah saja. Arahannya, pilih tindakan yang akan kamu lakukan. Apa yang akan kita buat? Murid-murid. Tengok dalam keadaan suasana banjir. Gambar banjir ni. Kamu boleh warna. Cantik-cantik ni. Okay, kita tengok. Contoh atas ni memberikan derma. Tengok orang susah kita bagi derma. Bagi sumbangan makanan dan sebagainya. Nombor 2, menenangkan mereka. Okay, nombor 1 ni memberikan derma. Tengok orang susah ni kita kena beri derma. Memberikan derma. Darader min alif ma, derma. Okay. Memberikan derma. Nombor 2, menenangkan mereka. Menenangkan mereka. Tengok orang susah, kita kena menenangkan mereka. Menenangkan. Lepas tu mereka ni. Menenangkan mereka. Ambil perkataan mereka ni, letak di sini. Mereka. Okay, menenangkan mereka. Maksudnya kita katalah bersabarlah menghadapi ujian ni. Kerana apa kita kena sabar? Kerana semuanya datang daripada Tuhan, daripada Allah. Okey, baik. Seterusnya, kalau kita bersabar itu, Allah akan beri kita pahala. Seterusnya, nombor 2. Nombor 1 ni. Okay, mengutip sampah. Mengutip sampah.
sampah. Tengok perkataan macam ni, kita kena kutip sampah. Ambil yang ni, perkataan ni mengutip sampah. Okey, letakkan di bahagian ni mengutip sampah. Tengok ni, pokok-pokok timba berselerakan akibat banjir. Mengutip sampah. Jadi lepas banjir ni kita kena bergotong royong untuk membersihkan persekitaran. Mengutip. Sim mim sampah apa sampah. Sarak sin alif sa ra parak sarak. Mengutip sampah sarak. Nombor 2, membersihkan persekitaran. Ambil perkataan atas ni letak di bawah ni murid-murid. Mim mim mem para ber sin ya hasih kaf nun kan. Membersihkan persekitaran. Para per sin se kaf ya ki ta ra nun ran. Persekitaran. Okay. Bila kita tengok, nombor yang terakhir ni gambar kucing pula. Kucing dalam keadaan kebasahan, mengeringkan badannya. Mengeringkan badannya. Okey, yang pertama kita perlu mim nga nge ra ya ngaring. Mengering ni mengering. Kaf nun kan mengeringkan. Ba alif ba dan nun dan nya badannya. Nombor 2, menenangkan mereka. Memberi makan ya. Dah kita tengok kucing macam ni, kita beri makan. Mungkin kucing ni kelaparan. Mim mem. Tak tersilap ni ya. Memberi makan. Ambil kataan ni memberi mim mem ba be rayari memberi. Lepas tu makan. Mim alif ma kaf nun kan makan. Memberi makan kepada kucing. Okay, jadi dah siap ni. Ustaz harap kamu dapat buat dengan baik sekali ya murid-murid. Dan kamu boleh warna lukisan ni. Okay, sekian dahulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.